Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam sesi uh, prosa, seni prosa, Funun An-Nasri Al-Mustahdasah. Sebelum ini kita belajar tentang Funun An-Nasri Al-Qadimah, seni prosa yang klasik ataupun yang lama. Ini kita masuk pada seni prosa yang moden, Funun An-Nasri Al-Mustahdasah. Baik, فنون النثر المستحدثة تنقسم إلى ثلاثة. الأول الفن المقالة، ثم الفن القصصي، ثم الفن المسرحي. Pada maqalah maknanya seni membuat petikan, dan fanul qasasi seni membuat cerita, kisah ataupun novel. Fanul masrahi seni teater. Baik, seterusnya dalam tajuk al-maqalah, fan al-maqalah ini, kita akan mempelajari mafhum al-maqalah, anwa' al-maqalah min haitsul mawdu' wal uslub, aqsam al-maqalah min haits takwin al-fanni at-tul, mazahir najah al-maqal. Ini definisi artikel, anwa' al-maqalah, jenis-jenis maqalah dari sudut tema dan juga uslub, dan bahagian maqalah dari sudut pembinaan seninya dan panjangnya. Kemudian mazahir najahul maqal, iaitu faktor-faktor berkembangnya, faktor kegemilangan, kejayaan artikel. Baik, kita tengok satu-satu. Mafhum al-maqalah. Apa dia definisi al-maqalah? Abrazu funun nasr al-hadis irtabata zuhuriha bil sahafah. Itu secara mukadimahnya. Dikata maqalah itu ialah merupakan seni prosa yang moden, yang sangat berkait rapat. Dia berkait rapat dengan penerbitan sahafah, surat khabar. Apa dia maqalah? Ta'rif maqalah itu sendiri ialah qit'atun minan nasri mu'tadilatul. Itu satu potongan prosa yang sederhana panjang dia. Tu'aliju mawdu'un ma mu'alajah sari'ah min wijhatin nazar katibah. Ini sambungan daripada mafhum maqalah tadi. Pertama, qit'ah minan nasri mu'tadilatul tu'aliju mawdu' ma, yang menyentuh sesuatu tajuk. Mawdu' ma menyentuh sesuatu tajuk. Mu'alajah sari'ah, dengan cara yang cepat. Min wijhatin nazar katibah, dengan pemerhatian penulisnya, berdasarkan pandangan penulis. Aksarul funun al-adabiyah. Ini dah tak termasuk dalam definisi dia di penerangan. Aksarul funun al-adabiyah isti'aban wa syumul li syatal mawdu'. Dia maqalah ini merupakan seni sastra yang dia merangkumi banyak tajuk-tajuk yang dalam masyarakat. Fahiya tu'alijul mawdu' syadidatut ta'qid mimma la yumkin an tahmilaha asy-syi'ru wala al-qissatu wala al-masrahiyah. Yang mana maqalah itu tu'aliju mawdu', dia menyentuh ataupun menjelaskan tajuk-tajuk yang syadidatut ta'qid, tajuk-tajuk yang syadidatut ta'qid, yang susah dirungkaikan. Mimma la yumkinu an tahmilha asy-syi', yang tidak boleh diselesaikan, dirungkaikan oleh syair dan juga novel, dan juga tidak juga al-masrahiyah, teater pun tidak boleh merungkainya. Baik. Al-maqalah al-asilah fi funun adab. Artikel asal dalam seni sastra. Al-maqalah adabiyah. Apa dia? Artikel sastra itu ialah allati tasduru an awatif al-katib, yang lahir dari luahan jiwa penulis. Awatif al-katib, dari sudut perasaan dia, wa infi'alatihi, dan juga dari sudut emosinya. Tuktabu fi lughatin fanniyah, ditulis dalam bahasa sastra, muassaratan, memberi kesan, yang memberi kesan kepada pembacanya. Qiwamuha at-taswir wa tashkhis, yang asasnya dibuat dalam bentuk gambaran dan juga penjelmaan kepada sesuatu perkara. Kita masuk kepada anwa'ul maqalah, jenis-jenis maqalah.
min haitsu al-mawdu' anwa' maqalah, mawdu' al-maqalah, jenis-jenis tajuk maqalah itu, iaitu ada 4. Siasah, ad-diniyah, al-ijtimaiyah, at-tarikhiyah. Memang artikel tentang politik, tentang agama, kemasyarakatan dan juga sejarah. Lihat kepada anwa' al-maqalah min haitsul uslub, jenis-jenis maqalah dari sudut gaya bahasa tulisan itu. Bagi kepada 2, maqalah ilmiah dan juga maqalah adabiyah. Maqalah ilmiah adalah artikel akademik, artikel ilmiah. Maqalah adabiyah adalah artikel sastra. Kita tengok satu, maqalah adabiyah dulu. Maqalah adabiyah ya qit'ah nasiyah tukshafu an zatil adib. Dia adalah satu seni prosa, satu bentuk prosa yang menggambarkan tentang watak sastra itu, zatul adib, pribadi ataupun watak sastra itu. Kalau maqalah ilmiah ialah ihtamma binaqli haqaiq al-ilmiah, dia mengambil berat menumpukan tentang fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta berbentuk akademik. Okey. Kemudian maqalah adabiyah turusamu malamih syakhsiyatihi. Kalau maqalah adabiyah dia menggambarkan tentang malamih, malamih syakhsiyatihi. Malamih mana tanda-tanda isyarat ataupun menggambarkan tentang pemikiran pemikiran penulisnya, pemikiran sastrawan itu. Dan tu'abbaru an masyairihi wa tukshafu ma'a khayalihi. Dia menggambarkan tentang perasaan penyair dan juga imajinasinya. Jadi uslubuha adabi mahab. Jadi gaya bahasanya adalah gaya bahasa sastra mahab. Mahab tu mana faqat. Gaya bahasanya adalah artikel yang ditulisnya adalah artikel bentuk sastra sahaja. Min ashhur kitab al-maqalah al-adabiyah, antara kutab, min ashhur kutab, antara penulis-penulis yang masyhur, penulis-penulis artikel sastra yang masyhur ialah Ahmad Hasan Zayyad, Abbas Aqad dan juga Taha Husain. Maqalah ilmiah tadi dia ihtamma binaqli haqaiq ilmiah, dia mengambil berat terhadap fakta-fakta yang akademik, yang ilmiah. Adamu ta'annuq fil ibarat, dia tidak memberi ibarat-ibarat yang ta'annuq, yang terlalu mendalam nak difahami. Tertibul afkar bi lughatil qaribah ila jumhur. Artikel ilmiah ini dia idea-idea itu disusun dengan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat. Ta'adudu anwa' min at-tibbiyah wa kauniyah wal iktisadiyah. Dia artikel ilmiah ni dia berbagai. Dia berkait dengan perubatan, dia berkait dengan alam semula jadi dan juga berkait dengan ekonomi. Anwa' al-maqalah min haitsu alaqah mawdu'aha bil katib. Jenis maqalah dari sudut hubungannya dengan tajuk yang ditulis oleh penulis. Okey. Dibagi kepada 2, iaitu maqalah mawdu'i dan juga maqalah zatiyah. Mawdu'i iaitu maqalah artikel yang menyentuh tentang tajuk-tajuk yang tertentu, iaitu artikel ilmiah lah. Maqalah ilmiah dia menyentuh tentang tajuk-tajuk tertentu. Adapun maqalah adabiyah dia menyentuh tentang perasaan atau zatiyah, pribadi penulis itu. Kemudian timbul soalan, limadha yaghlibu 'ala al-maqalah kaunuha ta'bir an zat katibiha min kauniha ta'birun an mawdu' ma. Kenapa kebiasaannya artikel itu menggambarkan tentang pribadi penulisnya daripada dia menggambarkan tentang sesuatu tajuk yang nak dibicarakan tu. Kenapa? Ataupun dalam bahasa lain, sebab taghlibu ta'bir az-zati al-maqalah min ta'bir al-mawdu'i. Sebab
kebanyakan artikel itu menggambarkan tentang peribadi penulis daripada artikel tu menggambarkan tentang sesuatu tajuk. Dia ada dua sebab. Al-awwal li'anna al-qari' yara mawdu' al-maqalah bi'ainai al-katib yash'uru bi'infi'alatihi wa yata'athuru bi'afkarihi. Kerana penulis melihat suatu tajuk artikel itu dengan pandangan matanya, dengan pandangan kedua mata penulis. Dia menulis dengan pandangan dia sendiri. Yash'uru bi infi'alati, dia menulisnya dengan merasakan emosinya, mengeluarkan emosinya tulisannya. Wa yata'atharu bi afkarihi, dan terkesan dengan apa yang difikirkannya. Yang kedua, al-katib iwajahu al-qari ila ma yaltafitu intibah. Jadi penulis dia memfokuskan pembaca kepada apa yang perlu diambil perhatian. Maka sebab itu kebanyakan artikel itu dia menggambarkan tentang peribadi penulis itu. Bila baca artikel macam ni, tahulah penulis ni adalah seorang yang tegas dalam pendirian dia. Nampak? Jadi pembaca tahu macam mana keadaan penulis itu. Okey. Kita masuk kepada taqsim al-maqalah min haitsu takwin al-fanni. Pecahan artikel dari sudut takwin al-fanni, maksudnya dari sudut pembinaan seni sastranya. Dia dibagi kepada 3, iaitu maqalah qasasiyah, iaitu artikel dalam bentuk cerita, maqalah ar-rihlat, artikel dalam bentuk pengembaraan, maqalah tamsiliyah, artikel dalam bentuk lakonan tamsiliyah. Yang keempat, maqalah ar-risalah, artikel dalam bentuk surat. Itu adalah, semua ni adalah pecahan artikel maqalah dari sudut sastra dia. Kemudian dari sudut panjang atau pendeknya, sesuatu maqalah itu bagi kepada 2, iaitu al-maqalah dan juga al-khatirah. Maqalah itu adalah artikel ataupun rencana. Adapun al-khatirah adalah cetusan, idea. Okey. Tengok sikit tentang apa dia al-khatirah tadi. Sebelum ni kita belajar tentang maqalah. Banyak tentang maqalah ni kita faham dia artikel. Tapi khatirah ni dia satu jenis maqalah juga, tetapi yang satu bentuk yang lain sikit. Apa dia khatirah? Dia adalah maqalah qasirah la tatajawazu iddat jumal. Dia adalah artikel yang pendek, jiddan, pendek sangat. Tu dia kata qasirah jiddan, artikel yang sangat ringkas. La tatajawaz iddat jumal, yang tidak melebihi beberapa ayat. Tu'tamadu ala nazrah khatifah fi mu'alajah mawdu'ah. Dia berdasarkan kepada pemikiran nazrah khatifah, mana pemikiran, buah fikiran, fi mu'alajah mawdu'an, dalam menjelaskan ataupun dalam menerangkan beberapa tajuk. Tattasimu ghaliban bis-sukhriyah, biasanya dia adalah dalam bentuk as-sukhriyah, dalam bentuk sindiran atau pempeli. Min ashhur kutab al-khatirah, antara penulis-penulis khatirah itu adalah Abdul Wahab Azzam, Ahmad Rajab, Ahmad Bahjat. Okey. Seterusnya kita tengok kepada mazahir najah al-maqal fi intiqal bil kitabah ila waqi'in jadid. Apakah faktor berjayanya artikel itu dalam intiqal bil kitabah, memindahkan cara penulisannya kepada dalam bentuk yang waqi', dalam bentuk yang semasa. Jadid, bentuk semasa yang baru, dalam bentuk yang semasa lah, atau dalam bentuk yang lebih baru. Apakah faktor berjayanya artikel itu dipindahkan dalam bentuk penulisan, atau apakah faktor kejayaan artikel itu sendiri? Itulah senangnya. Okey, yang pertama, ikhtaffat fihi ibarah qadimah al-mahfuzah wal mubalaghat allati kana yahfulu biha al-adab fi usur
al-inhitat. Kerana hilangnya ataupun sunyinya artikel-artikel itu daripada menggunakan ibarat-ibarat yang qadimah. Menggunakan ibarat-ibarat yang lama, yang tradisi dahulu. Al-mahfuzah wal mubalaghat allati kana yahfulu biha adab. Dan juga perkataan mubalaghat ni perkataan-perkataan yang susah difahami dalam seni sastra yang fi usur al-inhitat, dalam seni sastra yang pada zaman kemunduran sastra Arab itu. Turaji'u al-iksar min istishhad. Yang kedua, turaji'u al-iksar min al-istishhad. Maksudnya dia banyak menggunakan istishhad. Istishhad ni maknanya pandangan-pandangan, nukilan-nukilan. Qallat taraduf wa muzawajatul jamal. Maknanya qallat taraduf, qallat taraduf, kurang menggunakan perkataan yang serti, wa muzawajatul jumal, dan menggunakan bentuk penggabungan ayat. Muzawajah al-jumal mana menggunakan jumlah-jumlah yang sukar. Musawatul alfas lil ma'ani wa sumul khayal wa shumul al-fikrah. Perkataan yang digunakan itu musawatul alfas lil ma'ani. Lafaznya sesuai dengan makna, menggunakan lafaz yang sesuai dengan maknanya. Wa sumu al-khayal wa shumu al-fikrah, dan menggunakan sumu al-khayal, menggunakan imajinasi yang tinggi, dan juga menggunakan shumul al-fikrah, menggunakan idea yang sempurna. Rasanatul ibarah wa salamatul kalimah. Rasanatul ibarah wa salamatul kalimah, maknanya menggunakan ibarat yang teguh dan salamatul kalimah, menggunakan bahasa-bahasa yang selamat. Mudah, maksudnya selamat ni mudah difahami. Okey. Dan yang terakhir, kasratut tashbihat wal isti'arah al-mustamiddah min al-bi'ah. Banyak menggunakan tashbih dan juga isti'arah al-mustamiddah yang bersumberkan kepada al-bi'ah, maknanya persekitaran semasa. Saja untuk sastra al-maqalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.